merupakan salah satu negara yang terkenal dengan rakyat yang berbilang kaum yang hidup dengan aman damai. Ia juga mengamalkan konsep bebas untuk beragama. Di Malaysia, politik merupakan kesan jelas globalisasi terhadap hubungan etnik di negara ini, di mana ia memainkan peranan untuk memberi jalan penyelesaian konflik antara etnik dengan adil dan saksama. Pasca merdeka kini, pelbagai cabaran dihadapi mengenai isu-isu kebudayaan dan identiti suatu bangsa. Dapatkah negara kita bergerak dari pengguna teknologi kepada penyumbang peradaban dan teknologi seperti mana yang diucapkan Tun Dr. Mahathir pada tahun 1991 dalam The Way Forward mengenai 9 cabaran wawasan 2020. Peningkatan dalam peluang pendidikan akan membawa kepada peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Tidak lagi dapat menafikan bahawa perkembangan ini amat penting dan boleh membawa keuntungan kepada Malaysia. Hal ini kerana kemasukan maklumat dan ilmu pengetahuan yang cepat dan murah melalui perkembangan teknologi dan komunikasi akan memberi manfaat besar kepada pembangunan negara. Globalisasi tidak sepatutnya melahirkan konflik agama sebagaimana yang berlaku hari ini. Ia haruslah membawa interaksi antara tamadun, dialog dan juga saling memahami di kalangan penganut-penganut agama utama di dunia. Malah, melalui pendedahan sifat dan perjuangan kemanusiaan seperti usaha menyelamatkan alam sekitar dan hidupan liar. Walau bagaimanapun, tidaklah semuanya indah belaka tentang globalisasi. Globalisasi di Malaysia adalah suatu proses yang amat panjang bermula semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Salah satu perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata dalam proses permodenan ini adalah mengenai hubungan etnik. Malah globalisasi Malaysia juga meliputi ekonomi, politik dan sosial memerlukan satu kajian yang khusus bagi melihat perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Walaupun Malaysia setakat ini sudah pun melalui beberapa cabaran dalam proses pembangunan negara, tidak terkecuali juga cabaran dalam usaha membentuk perpaduan nasional. Justeru itu, satu kajian juga telah dibuat untuk melihat apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses usaha ke arah perpaduan dan integrasi etnik di negara ini. Globalisasi sebenarnya telah meninggalkan kesan positif dan negatif dan ia perlu ditangani dengan bijak, khususnya dalam isu hubungan etnik. Antara kesan negatif yang dikaitkan dengan etnik ialah konflik etnik sehingga membentuk teori of ethnic conflict dan model konflik etnik atau dikenali model of ethnic conflict dan seterusnya strategi ke arah penyelesaian konflik etnik. Salah satu komponen penting globalisasi adalah mobilisasi sosial atau social mobilization yang mengandungi dua proses, iaitu yang pertama, ia merupakan suatu proses yang melibatkan keseluruhan sistem sosial tradisional, sistem ekonomi dan komitmen psikologi runtuh atau terhakis dan masyarakat semakin boleh menerima perkara baru dalam hidup mereka dari segi sosialisasi dan tingkah laku. Contohnya, dari segi kesediaan mereka untuk memasuki pasaran niaga, pendedahan terhadap media massa, pertukaran tempat tinggal, urbanisasi dan tahap celik huruf yang tinggi. Karl Deutsch memperkenalkan idea mobilisasi sosial sebagai perubahan secara menyeluruh kehidupan sesuatu masyarakat daripada tradisional kepada sesuatu kehidupan yang lebih moden. Selain daripada itu, globalisasi juga boleh menyebabkan wujudnya competition atau persaingan antara etnik di suatu tempat. Globalisasi juga boleh mendatangkan kesan kepada pertumbuhan semangat nasionalisme. Faktor-faktor seperti perindustrian, literasi, sistem pendidikan, perkembangan sistem komunikasi massa, sekularisme dan kapitalisme memberi kesan kepada perjuangan bangsa dan semangat nasionalisme. Satu lagi konsep yang penting dalam membicarakan hubungan etnik ialah konsep perpaduan nasional.
Perpaduan nasional ialah suatu proses dan keadaan yang melibatkan penukaran dan pemecahan bentuk hubungan yang tradisional kepada pembentukan hubungan yang baru bagi menimbulkan satu jenis kepribadian yang baru di kalangan rakyat. Oleh yang demikian, terbentuklah jati diri bangsa, budaya bangsa, satu jiwa satu bahasa yang akan melambangkan identiti bangsa dan negara kita. Kita akan bersetuju untuk tidak bersetuju dengan orang lain yang tidak mempunyai identiti kita. Dalam masa yang sama, kita juga menghormati identiti orang lain. Cabaran globalisasi masa kini memerlukan pembentukan generasi muda yang berdaya tahan melalui ilmu dan kemahiran. Cabaran globalisasi dan implikasi terhadap budaya adalah luas dan mempunyai kesan yang negatif dan positif. Penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Antara konsep yang berkait rapat dengan hubungan etnik ialah konsep perpaduan dan penyatuan. Perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua aspek termasuk fizikal, sosial, ekonomi dan politik. Merujuk Deng Xiaoping, memasukkan elemen-elemen asimilasi, amalgamasi dan pluralisme. Asimilasi adalah fenomena di mana sesuatu golongan minoriti dalam sesuatu masyarakat menyerap dan menerima masuk nilai dan budaya golongan yang lebih dominan dalam masyarakat tersebut. Amalgamasi pula merujuk kepada proses interaksi biologi yang berlaku di antara kaum melalui proses kahwin campur. Sementara pluralisme pula membawa maksud kewujudan berbagai etnik dan budaya yang hidup dalam sebuah masyarakat di bawah satu payung unit politik. Tindakan yang boleh diaplikasikan oleh kerajaan, masyarakat dan individu untuk menangani globalisasi. Globalisasi merupakan pengurangan atau penghapusan sekatan yang dikenakan oleh sesebuah negara terhadap sesuatu transaksi. Globalisasi menjadi pemakai sebuah negara. Kita tidak boleh mengelak globalisasi, sebaliknya kita harus bersedia menghadapinya. Peristiwa-peristiwa yang berlaku di luar negara akan mempengaruhi keadaan negara kerana kita mempunyai hubungan langsung dengan negara-negara lain. Walaupun globalisasi membawa kemajuan dalam pelbagai bidang, tetapi masih terdapat kesan negatifnya. Cabaran globalisasi serantau dan dunia. Pembangunan dan kecanggihan teknologi yang berlaku secara pantas dan mendadak memungkinkan pengaliran masuk unsur-unsur negatif seperti budaya kuning tanpa sekatan. Kepesatan pembangunan ekonomi dalam sektor pembinaan, pembuatan dan peladangan telah mengundang kemasukan tenaga buruh asing secara beramai-ramai. Harga minyak yang tidak stabil dalam pasaran dunia mempengaruhi kehidupan penduduk. Industri automotif terpaksa menerima tempias daripada fenomena globalisasi. Langkah individu, masyarakat dan pemimpin menghadapi cabaran globalisasi, membuat perubahan dalam sistem pendidikan negara, meningkatkan jati diri, kreatif dan inovatif, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan, menjaga kedaulatan negara, memastikan industri tempatan mampu berdaya saing. Langkah menangani cabaran globalisasi. Sosial. Rakyat harus menanamkan semangat nasionalisme yang tangguh dan semangat bangga sebagai rakyat Malaysia yang harus dipupuk. Kita harus menyahut seruan kerajaan untuk menyokong barangan buatan tempatan untuk meningkatkan persaingan produk tempatan terhadap produk buatan negara asing. Kita harus memberikan penekanan terhadap aspek ajaran agama juga. Nilai murni dan akhlak harus diberikan penekanan utama terhadap generasi muda. Hal ini dapat membina jati diri yang teguh dalam kalangan remaja. Pegangan nilai moral yang kukuh membantu kita menghadapi arus globalisasi. Kerajaan juga harus meningkatkan kompetensi kerja untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Program latihan tenaga kerja dapat memberi nilai tambah baik dari segi ekonomi dan sosial. Secara ringkasnya, kedatangan fenomena globalisasi pada akhir abad ke-20 telah memperkenalkan satu cabaran baru kepada seluruh dunia, terutamanya kepada rakyat Malaysia.
adalah tidak wajar jika kita mencoba melarikan diri daripada fenomena ini karena ia merupakan satu yang akan melanda ke seluruh dunia sama ada kita mahu ataupun tidak. Cabaran yang berbentuk ekonomi dan keuangan, sosial, budaya, dan ketahanan kedaulatan negara harus dilalui dengan penuh berhati-hati agar jati diri tidak jatuh ke tangan kuasa-kuasa besar yang berhasrat menjadikan globalisasi ini sebagai neokolonialisme. Namun, pada masa yang sama, kita harus bijak mengambil peluang yang ada dalam mengangkat produk-produk kita ke peringkat global, mengharungi leburaya maklumat dan pengetahuan, serta belajar daripada tamadun-tamadun besar dunia.